السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang demikian itu kami tetapkan atas Bani Israel bahwasanya sesiapa yang membunuh diri seseorang dengan tidak ada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olahnya dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya.
Dan demi sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang cukup terang. Demikian sesungguhnya kebanyakan dari mereka sesudah itu sesungguhnya menjadi orang-orang yang melampaui batas, melakukan kerosakan di muka bumi. Hanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan balasan bunuh atau palang atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang atau dibuang negeri. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang amat besar. Kecuali orang-orang yang bertaubah sebelum kamu dapat menangkapnya, mereka terlepas dari hukuman itu. Maka ketahuilah bahwasanya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. เนื่องจากเหตุนั้นแหละเราจึงได้บัญญัติแก่วงวานของอิสราเอลว่าแท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยไม่ใช่การชดเชยอีกชีวิตหนึ่งหรือไม่ใช่เนื่องจากการบ่อนทำลายในแผ่นดินแล้วก็เสมือนว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวลและผู้ใดไว้ชีวิตนั้นก็เสมือนว่าเขาได้ไว้ชีวิตมนุษย์ทั้งมวลและแท้จริงนั้นบรรดาศาสนทูตของเราได้นำหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้วแต่ยังมีจำนวนมากมายในหมู่พวกเขาเป็นผู้ฟุ่มเฟือยในแผ่นดินแท้จริงตามตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ทำสงครามต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และพยายามบ่อนทำลายในแผ่นดินนั่นก็คือการที่พวกเขาจะถูกประหารหรือถูกเสียประจานหรือมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะถูกตัดสลับข้างหรือถูกเนรเทศออกไปจากแผ่นดินนั่นก็คือพวกเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้และจะได้รับการลงโทษอันใหญ่หลวงในปรโลกนอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวก่อนที่พวกเจ้าจะสามารถลงโทษพวกเขาพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออัลลอฮฺอัสซัลลอฮฺأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان الحمد لله بنعمة القرآن الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah. 3 qiraatan ayat dalam suratul Maidah juzuk yang ke-6. La yuhibbullah. 3 ayat dapat kita membaca dan mendengar bersama tadabbur akan ma'aniha di hadapan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui melihat apa gerak kita dan bacaan kita. Dan dialah akan membalas ganjaran pahala balasan yang begitu banyak, yang begitu besar, serta memberi rahmat, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal as-salih di dunia ini dan juga di akhirat kepada sekalian kita. Amin, 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 summa amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemarin kita dapat mengaji berlakunya pembunuhan kerosakan permulaan di muka bumi.
iaitu pembunuhan Qabil terhadap Habil, anak saudara dia. Itu saudara dia, iaitu anak Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Siti Hawa. Subhanallah, itulah pembunuhan yang berlakunya permulaan di muka bumi. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala apabila berlaku lagu tu dah, Allah pun kata min ajli zalik, dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang begitu rosaknya yang demikian itu, maka katabna ala bani Israil, lalu itulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum ini ke atas Bani Israel dan kepada manusia hamba lah di atas muka bumi ini, annahu, bahwasa sesungguhnya man qatala nafsan, sesiapa yang membunuh diri seseorang dengan tidak ada alasan, bighairi nafsin, sesiapa yang membunuh diri seseorang dengan tidak ada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, bunuh orang itu dengan tidak ada alasan gapo, bunuh dengan sengaja. Dalam Islam kita ya ada hukum qisas. Siapa bunuh maka boleh bunuh balah. Itulah alasan dia kita bunuh balah. Kita bunuh balah dia. Jadi ni bunuh dengan tidak ada alasan gapo. Ulu gede lama duk kakak duk karak pasal kata tangi. Poh duit 5,000 10,000 nyawa orang pergi bunuh. Nauzubillah. Itu dipanggil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, dengan tidak alasan gapo, fitnah. Nauzubillah. La ilaha illallah. Bunuh orang di hari ini mudah, bunuh orang di hari ini adalah harga murah darah manusia. Atau bighairi nafs atau fasadin fil ardi, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi. Wak benar tak molek, apa harta orang, curi harta orang, kata orang, macam-macam lah wak kerosakan, fasadan fil ardi. Yang siapa bunuh orang, wak benar tak molek. Orang ni Allah Subhanahu wa taala bandingkan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Soalnya kata orang ni dia bunuh orang seorang ni supaya bunuh orang seluruh dunia dah. Oh, bukan main tengok. Apa juta milion orang atas dunia bunuh seorang supaya bunuh orang dah. Sebab apa? Sebab hukum bunuh orang ni orang ni kena tanggungjawab apabila ada berlaku pembunuhan selepas daripada tu, orang bunuh orang tu dia kena tanggungjawab dosa. Soalnya kata dia tanggungjawab manusia salah dunia ni habis dah. Sepanjang Qabil dia bunuh seorang, semuanya bunuh orang seorang habis di dunia. Apa? Orang bunuh selepas pada tu pula seorang kena tanggung habis. Nauzubillah, nauzubillah. La ilaha illallah. Itulah dipanggil kehormatan darah seorang nyawa. Tidak ada orang hak boleh bunuh. Malaikat hukum yang tertentu, ada alasan yang tertentu. Sebab nyawa kita bukan daripada hak siapa sahaja, ia hanya Allah Subhanahu wa taala. Nyawa-nyawa ni, sebab itulah hukum bunuh orang-orang ni masuk dalam hukum dosa besar, al-kabair, dosa besar, dan dia bersangkut paut dengan anak Adam pula. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Dan siapa yang menjaga keselamatan hidup manusia, seorang manusia tu, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semua. Dia tak bunuh orang, jaga keselamatan orang, supaya hidup orang semua dah selamat. Itulah hukum yang turun kepada Bani Israel setelah berlakunya pembunuhan Qabil terhadap adik dia, saudara dia Habil. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan demi sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami. Oh, banyak rasul-rasul Allah sudah pun datang kepada mereka. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kerjaan rasul tu mari yang diutus oleh Tuhan bil bayyinat,
dengan bawa keterangan sudah cukup jelas nyata. Ada kena ragu-ragu dah. Tapi summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun. Kemudian sesungguhnya banyak lagi dari kalangan manusia tu dah mereka menjadi orang-orang yang melampaui batas, iaitu dengan melakukan buat kerusakan di muka bumi ni. Oh, ini Tuhan mai duduk cicang royak sedih. Dah pun datang keterangan daripada Rasul yang begitu nyata jelas. Tapi manusia duk suka lagi buat melampaui, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Banyak dah di hari ini, banyak. Keterangan sudah datang dah, Quran dah belaka dah, Islam sudah sempurna dah. Tapi manusia masih lagi dia buat jahat, wa'alaikumsalam. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi ayat seterusnya, yang kata innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Hanya saja tak ada dah balasan bagi orang gapo yang memerangi Allah dan Rasulnya. Orang yang perang dengan Tuhan dan juga perang dengan Rasul dia. Maksud gapo perang dengan Tuhan dan perang dengan Nabi? Kalau perang dengan Nabi boleh duduk ambil pedas sebab Nabi manusia seperti kita. Tapi hidup perang dengan Tuhan ni, kata ulama dia kata dimaksudkan perang dengan Tuhan dan juga perang dengan Rasul Nabi dia di sini, iaitu al-kufru wal adawah. Duk buat kekufuran di atas muka bumi ni serta duk buat perseteruan. Itu panggil perang dengan Allah. Duk kufur dengan Tuhan dan duk kufur dengan ajaran Nabi dan duk buat kerosakan pemusuhan di atas muka bumi ni. Kalau Tuhan larang jangan buat, dia buat. Kalau Nabi tegur jangan buat, dia hidup buat. Itu panggil berlakunya kekufuran dan juga permusuhan di atas muka bumi. Itulah dimaksudkan yuharibuna Allah wa rasulah. Mai duduk tukar hukum Tuhan masuk dalam yuharibuna Allah wa rasulah. Ganja cerak-cerak di segi zat dia adalah haram, tapi mai duduk sah menjadi halal di hari ini. La ilaha illallah. Asal buat fubat gapo lah, sebab di segi zat dia sekali itu adalah dosa haram dah. Benar haram dah. Apa hidup halal kok ni lagi. Dia tak boleh jadi. Risuah pun supaya benar haram siap dah. Apa hidup halal lagi. Hukum halal haram ni bukan di atas bijak panah kita. Tuhan sudah menentukan siap belaka dah. Itu yang panggil yuharibuna Allah wa rasulah. Nabi ingat molek masalah ni. Jadi dia ni boleh nikah tino sama tino, jatuh sama jatuh. Tapi ya diberita masyhur geger dia ni masalah ganja tu lah. Tak boleh. Dia benar haram dah. Dia mau biasa tanya bagaimana kalau lah orang Indonesia di hari ini mengata kadang-kadang dia buat hubat. Haram situ. Tu dalih gitu. Ya tak boleh dalih dah. Tak boleh lagu mana. Dia benar haram. Biar buat saja pun haram situ. Tu nak kata tak boleh. Boh dalam sup sedap makan, boh dalam makan ni kadang-kadang selera makan ni. Haram situ, haram pun. Marilah Indonesia pocok langit bumi mana pun. Bukan dalih kita. Dalih kita adalah Al-Quran dan juga Nabi SAW. Betul. Tuhan kata haram, dia haram, tetap haram. Biasa dia kata risuah kalau niat sedekah. Subhanallah. Sepengah daging babi haram, niat sedekah boleh tak? Ya dari segi zat dia haram dah. Penuh haram dah. Kita nak pergi niat sedekah lagu mana? Dia tak boleh lah. Subhanallah. Sedek Allah, sedek kata kau ni lah. Inilah yang panggil yuharibun Allah. Orang perang dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah lebih selamat bagi kita orang yang beriman. Dan wa yas'auna fil ardi fasadan. Dan juga dia tu melakukan bencana kerosakan di muka bumi, ialah dengan balasan bunuh. Kerosakan di muka bumi ni mana terbunuh orang,
Kalau lihat dia bunuh orang dengan balasan bunuh, maka dia kena bunuh. Melakukan bencana kerosakan dan kebuka bumi ialah dengan balasan bunuh. Bila dia bunuh orang, kena balas bunuh. Kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas, kalau dia bunuh orang, hukum Islam kena bunuh balas. Oh, ini dia panggil hukum Islam, dia dekat sungguh. Tak padan dengan buah dalam go. Kalau kita bunuh, dia kata, oh, mananya kehormatan seorang manusia. Ini hukumnya masalah dia panggil. Bahawa kita nak hukum bunuh balas dia, dia kata, mana kehormatan seorang manusianya? Tak ada. Pas masa dia bunuh dia dulu, mana kehormatan manusia. Tengok dulu boleh bunuh. Kau media haikiat mun manut le kau kit cakap kau bunuh mudah di hari ni. Pas kita nak bunuh balas dia, oh sitik manut tak ada. Subhanallah. Itu panggil hukum atak dipakai oleh manusia. Nah, maka Islam siapa bunuh kena bunuh balas. Bunuh balas sah. Ayu qatalu bunuh balas. Atau au yusallabu ni dipalang salib, ambil pala dia gantung di tempat orang ramai, atau tubuh dia salib, pala dia tunjuk orang tengok, oh ni dia orang pembunuh. Yang bunuh sianya kena bunuh orang tengok belakang, supaya bawa kesan kepada orang selepas daripada tu. Ni dia hukumnya bunuh orang. Hinanya, kejanya Allah. Dah. Au yusallabu, atau dipalang kalau mereka membunuh dan merampas. Bunuh apa? Ambil harta pula. Tadi sekarang bunuh ya, harta tak ambil. Hak ni dia bunuh serta apa harta ambil. Pemberontak dia panggil dia. Merampas. Kalau siapa yang apa? Cung salat. Jin pasang duk cekak dia tengah jalan tu, ambil harta dia bunuh pula. Bunuh ambil harta. Oh ni hukum Islam bunuh serta pergi solat dia, ambil pala gantung. Allah. Berani buatlah. Memang orang tak buat. Aku buat, aku kena Islam, hukum Islam kena bunuh balas. Lepas tu orang tengok. Ya kesal selalu dah. Dia hari ni duk bunuh sedak kan apa, tak ada apa. Bebas. Yang orang tidak ada harga. Supaya ilmu kami dah. Mana? Kemudian sore-sore nyawa anak dia tak ada. Dia tak ada. Ni panggil hukum Islam. Pemerintah dia dipimpin oleh seorang Islam. Hukum dia tu lagu ni. Dah banyak pasal jenis merampas harta orang. Curi ni lain pula. Curi dengan rampas ni tak serupa. Semua tu ambil harta orang di belakang. Curi ni kadang-kadang tu orang nak curi takut. Dia takut. Senyap-senyap dia ambil bagi. Ada pemerotak merampas ni. Tu harta takut dia. Tu harta takut dia. Sebab itulah hukum dia ni tak cukup dengan bunuh. Kalau dia bunuh serta rampas, dia kena salib. Sebab dua, bunuh dah. Tanya perasaan takut orang pula nak main rapah kata orang. Ku gapo semua tu. Ni Islam kena salib dia serta bunuh kalau dia bunuh. Allah akbar. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ini yang ketiga. Atau potong tangan dan kaki mereka dengan bersilang. Kerak tangan, kerak kaki. Di mana kalau kita kerak tangan sebelah kanan, kerak kaki belah kiri. Atau kerak belah kiri tangan, kerak kaki belah kanan. Apa ni? Kalaulah mereka merampas saja, rampas saja tak bunuh. Meropok saja. Di rumah orang atau tengah jalan, cuma salat sekak bagi orang penegak orang gapo semua tu, ambil bagi harta. Ada bunuh. Bila lagu ni kerak tangan sebagai min khilafin dan kerak kaki sebelah kiri kalau kanan.
kaki kanan atas tangi kanan. Dan au yunfau minal ardi, atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum. Kalau pasang gini pasang duk buat benda fasak mengaku pasang duk ganggu orang, duk ngacau orang sekadar tu ya. Ngacau pasang keku itu keku tak ada buat gapo bagi tak ada mihali. Dua usak dia tam kaum kami juga. Subhanallah, banyak dia ini. Orang ini hukumnya dia di Mekah itu adalah apa ni? Dibuang negeri, waktu baik daripada negeri. Waktu baik. Faham nak kita mana? Waktu baik daripada negeri. Di mana tak sewi dak ada dia di atas muka bumi ini. Kalau kampung kita tak sewi ada lah kampung kita. Kita mana-mana ikut. Atau negeri Islam ni dak ada dengan kita negeri Malaysia. Malaysia nak ada. Bukan jahat lagu ni. Semua ulama kata dia ini dulu tak apalah, misalnya tidak ada kerajaan gapo boleh hidup. Koseh halau tu hidup koseh. Lah ni payah. Situ ulama kata au yunfa minal ardi sini ni boleh leguk boleh. Boleh leguk. Duk dalam leguk gelap. Di mana tu sewi ada. Tak ada dalam muka bumi ni, di mana ada leguk. Orang tak tahu, orang tak nampak, dia tak ada. Duk leguk gelap duk le tu. Tolak ciwit lagi ikut. Tapi kena ingatlah di hari ni duk leguk seni dah. Ni kata duk leguk seni dah ini ni. Mewah dia pada kita pula dah. Debel dia pada kita duk luar pula dah. Kita tak ada makan ni kadang-kadang susah. Duk leguk ucik. Muka minyak. Tubik tu 4-5 tahun sore. Bebas pula dah tubik. Sudah tubik dah leguk. Susah kena ingat tu. Itu hukumnya tu. Kerja Islam tak lewat lagi tu. Sebab itulah usaha bagaimana au yunfau minal ardi. Kadang-kadang duduk leguk kenal debel-debel. Puas gigi zat radio, raja gigi zat radio. Kita puas pun tak kenal. Makan cukup masa letak subuh. Pagi boleh makan, kita pergi kedai lagi dia masuk mai tepat dah. Seni ada go VIP pula dalam ni. Auzubillah min zalik. Tu tambahlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Summa tuzalika lahum khizyun fid dunya. Pak hukumnya tu bik dah. Kalau bunuh balas, kalau dia berapa harta orang serta dia bunuh patu solid ambil kepala dia ratung. Atau dia tu hanya ambil bahagian saja, tidak bunuh, maka kerak min khilafin, tangi sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Atau dia duduk ganggu bahasa jenis, duduk ngaruh di atas duduk bumi ini, maka halau dia daripada tanah Allah Subhanahu wa taala, muka bumi ini. Zalika lahum khizyun fid dunya. Hukumnya di Mekah itu adalah sesuatu kehinaan di dunia bagi mereka. Untuk nak menunjuk hina betapa hinanya orang ini. Dan memang Islam tak suka bagi orang buat benda kerosak ke lagu ni nak tunjuk kehinaan dia. Dan dunia dan akhirat walahum fil akhirati azabun azim. Di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa ya amat besar. Nauzubillah. Kecuali sebab tu saya kata kecuali untuk nak melepas azab seksa di akhirat illal ladzina tabu. Malaikat orang taubat sah. Allah jahat lagu mana pun. Tapi kalau dia taubat min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu mereka itu ditakak. Kajian tak ada takak lagi dia, maka dia taubat serta hatta harta kelik hak dia ambil kepada tuai harta tu. Ambil harta orang, patut dia taubat serta harta kelik. Illal ladzina tabu. Tuhan maaf. Ambil harta orang 1 juta, tambah kapal pergi buat haji. Taubat di Mekah. Boleh tak? Saleh. Misalnya ni mesti haji, ambil harta orang 1 juta. Pergi buat haji. Taubat di Mekah. Taubat tak pakai panggil lagu ni. Di mana ambil harta di harta kelik. Bukan pergi buat haji dengan harta tu, harta kelik. 1 juta harta kelik. Itu taubat pada Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini insya-Allah. Fa innallaha ghafur fa'lam annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahawa Allah amat pengampun lagi amat mengasihi. Tuhan yang hai apa ikrab taubat kau. Buatlah kesalahan bersama-sama sebesar-besar sekalipun. Tapi pintu taubat senantiasa taubat buka semua kepada hamba dia. Dia kata Allah bunuh orang, curi harta orang, bukan dia. Itu nak ayat Allah. Takut-takut demo tu nak sesat, takut tak demo tu nak kembali menjadi seorang yang soleh semula. Tuhan buka pintu, tak ada pelat sikit habuk bagi Tuhan. Fa innallaha ghafurur rahim. Annallaha ghafurur rahim. Kembalilah kepada Allah. Keliklah cahaya Allah yang kita tu bertaubah sebagai taubatan nasuha di atas kesalahan kita sama ada hak dulu, hak sekedia, hak lama, baru, besar, halus ke apa semua. Fa'alamu annallaha ghafurur rahim. Itulah saja pada pagi ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wabarakatuh daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.